Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina al-hajja wal umrah walladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia, dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, ketua-ketua serta pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya yang saya kasihi lagi saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, juga anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah di malam hari yang mulia ini sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya Allah masih lagi memanjangkan umur kita, menganugerahkan nikmat sihat tubuh badan kepada kita, memberikan kelapangan masa kepada kita, sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Yang mana pada malam ini saya ingin mengajak semua yang berada di dalam masjid kita untuk membuka kitab suci Al-Quran pada muka surat 335. Muka surat 335 suratul Hajj, ayat yang ke-26. Bermula daripada firman Allah, wa idz bawwa'na li Ibrahim, wa idz bawwa'na li Ibrahim. Marilah sama-sama kita baca ramai-ramai. Ikut saya. Setelah saya baca, tuan-tuan ikut ramai-ramai. Kita baca perkataan demi perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti an la tusyrik bi syai'a وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Malam ni kita baca dua ayat. Berapa ayat? Dua ayat. Ayat 26 dan ayat yang ke-27 min suratil Hajj, daripada surah Al-Hajj. Jadi ibu bapa sekalian, teruslah bersama dengan ayat-ayat ini untuk sama-sama kita pelajari, kita bedah, kita dalami apakah maksud ayat yang telah pun sama-sama kita bacakan tadi. Saya pilih ayat-ayat ini untuk menjadi pengisian majlis ilmu kita pada malam ini, kerana kita sedang berada di dalam Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Ashhur jamak, kalau syahrun satu bulan, singular, mufrad, satu bulan. Syahrani dua bulan, musanna. Ashhur bulan-bulan, jamak, plural. Maknanya bila kata bulan-bulan, lebih daripada dua, jamak. Kalau mufrad satu, musanna dua, jamak lebih daripada dua, yakni banyak. Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Bilakah bermulanya bulan-bulan haji? Bulan-bulan haji bermula daripada 1 Syawal. Bulan-bulan haji bermula daripada 1 Syawal. Apabila penyimpan besar, mohon raja-raja Melayu mengisytiharkan baru-baru ini bahawa anak bulan Syawal telah pun kelihatan di beberapa tempat. Oleh itu, maka seluruh umat Islam akan menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak esok hari. Diucapkan selamat menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab pengumuman penyimpan besar mohon raja-raja Melayu. Selesai saja dia buat pengumuman, malam tu malam raya, maka kedengaranlah di jalan-jalan raya, di lebuh-lebuh raya, di balai-balai raya, di madrasah-madrasah, di musalla-musalla, di surau-surau, di masjid-masjid, laungan takbir dan tahmid. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Takbir apa tu? Takbir raya. Maka bersama-sama dengan berkumandang dan bergemanya laungan takbir Aidil Fitri pada malam pertama 1 Syawal itu, bermulalah Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Kalau malam tu anak menantu semua pakat balik nak raya dengan kita, dengan mak dia, dengan ayah dia di Mekah. Dah semua pakat balik dah. Selesai dah buka puasa, makcik pun bertolak ke lapangan terbang antarabangsa KLIA daripada Kedah, naik peterbang pergi ke KLIA. Malam tu juga naik penerbangan Saudi berangkat ke Mekah. Malam tu kalau pakcik-pakcik niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sah kata sah niat dia? Sah, sebab sudah masuk Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Jadi niat haji sudah boleh mula berniat pada malam raya, malam 1 Syawal. Jadi bermulanya Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji ialah 1 Syawal sampai habis 30 Syawal. Lepas habis Syawal masuk bulan Zulqa'dah. 4 hari bulan ni jemaah haji kita penerbangan pertama akan terbang ke Mekah Al-Mukarramah. Bulan apa tu? Bulan Zulhijjah. Termasuk tak bulan-bulan haji? Termasuk dalam Ashhurul Hajj, bulan haji yang kedua, bulan Zulqa'dah. Habis bulan Zulqa'dah, masuk pula bulan Zulhijjah. Sampai bila? Sampai 10 Zulhijjah. Itu dipanggil Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Merangkumi sebulan bulan Syawal, sebulan bulan Zulqa'dah, 10 hari bulan Zulhijjah. Berapa hari semua? 70 hari itu dipanggil Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Dalam 70 hari itu boleh niat haji. Dalam 70 hari itu boleh apa? Niat haji. Jadi kalau orang malam raya pertama dia naik peterbang, sampai dekat-dekat nak sampai ke miqat makani, kapten ataupun pilot buat pengumuman 15 minit lagi kita akan sampai ke miqat makani. Bagi sesiapa yang akan menunaikan umrah ataupun menunaikan ibadah haji, bolehlah berniat ihram haji dan umrah bermula daripada sini, kerana 15 minit lagi akan kita melintasi miqat makani. Maknanya malam raya tu dia niat apa? Niat haji. Maka 70 hari dia duduk dalam ihram. Berapa hari? 70 hari dia duduk dalam ihram. Bila dia duduk dalam ihram 70 hari, dia dilarang melakukan 13 larangan-larangan semasa dalam ihram haji dan ihram umrah. Maknanya kuku dia 70 hari tak boleh potong. Makcik-makcik bayangkan tengok. Jari kita 70 hari tak boleh potong kuku. Agak-agak jadi macam mana? Yang selalu duk repair misai dia 2 hari sekali, 2 hari sekali, tak boleh cukup, tak boleh potong, tak boleh mengapa misai dia. Masya Allah, 70 hari masuk dalam mulut. Berapa belas pantangan? 13 pantang larang semasa berada di dalam ihram haji dan ihram umrah. Jadi tak apa, bagi ibu-ibu dan bapa-bapa yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, kita mendoakan agar
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sihat tubuh badan kepada mereka dan dapat menjalankan segala rukun-rukun haji, wajib-wajib haji dan segala sunat-sunat haji dan mendapat haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah insyaallah. Balik pada ayat 26. Tengok ayat 26. Wa il bawwa'na li Ibrahim makanal bait, dan apabila, tengok, wa il bawwa'na, dan apabila, bawwa'na bermakna asyarna. Na di situ, nun alif tu, na tu dhamir. Apa dia dhamir ustaz? Dhamir tu maknanya ganti nama. Na di sini kami. Siapakah kami? Allah. Dan apabila kami, yakni Allah, bawwa'na bermakna asyarna, kami isyaratkan, kami tunjukkan. Allah kata apabila kami tunjukkan, kami mengisyaratkan, menunjukkan ataupun mengisyaratkan kepada siapa? Li Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tengok apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan Nabi Ibrahim, apa yang Allah Ta'ala nak isyaratkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Makanal bait, jumpa tak? Makanal bait, makan yakni tempat, tempat untuk ia membina al-bait. Al-bait makna rumah, yakni rumah Allah. Maksud rumah Allah di sini apa dia? Baitullahil Haram. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti, ketika mana kata Allah kami menunjukkan, yakni kami mengisyaratkan kepada Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim? Makanal bait, tempat untuk Nabi Allah Ibrahim membina al-bait, yakni Ka'bah al-Musyarrah. Daripada ayat ini menunjukkan bahawa tempat Nabi Allah Ibrahim bina Ka'bah itu bukan dengan pilihan Nabi Allah Ibrahim, tetapi pilihan siapa? Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi logiknya, buat apa Nabi Allah Ibrahim nak pergi bina Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, tempat yang tak ada orang? Yang ada masa tu 3 orang ya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan Sayyidatuna Sarah alaihi salam. 3 orang ya. Di tempat yang kering kontang, tempat yang gersang, yang tidak ada pengaliran air, yang tidak ada orang bercucuk tanam, tidak ada kehidupan di sana, yang ada bukit bukau, gunung ganang dan tempat yang gersang, yang kering kontang, apa pun tak ada. Dari segi logiknya Nabi Allah Ibrahim tak bina Ka'bah di sana, lebih baik dia bina di mana? Tempat kedatangannya, iaitu di Palestin. Tetapi apabila Allah Ta'ala yang tunjuk, Allah Ta'ala yang isyaratkan, Allah Ta'ala yang perintahkan Nabi Allah Ibrahim bina Ka'bah di Mekah, maka Nabi Allah Ibrahim sami'ana wa ata'na, kami dengar dan kami patuh buat. Alla tusyrik bi syai'a, tengok, alla tusyrik bi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan, yakni mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Setelah Allah Ta'ala tunjuk tempat untuk bina Ka'bah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pun bina Ka'bah dengan penuh rasa penghambaan diri dan ketaatan kepada perintah Allah. Setelah itu Allah Ta'ala kata, alla tusyrik bi syai'a, janganlah engkau mensyirikkan aku, janganlah engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Menunjukkan dalam ayat ini ada ilmu tauhid, arahan, perintah Allah supaya Nabi Allah Ibrahim mentauhidkannya, yakni mengesakannya. Sambung, wa tahhir baitiya lit-taifin
الطائفين والقائمين والركع السجود. Setelah Allah Ta'ala melarang Nabi Allah Ibrahim daripada menyekutukan Allah, cuba ibu bapa tengok, adik-adik dan anak-anak tengok rangkaian ayat. Dia panggil apa? Siyaqul ayah, rangkaian ayat. Allah kata, "Wattahhir baitiya," dan engkau bersihkanlah rumahku. Ini merupakan satu arahan, perintah, arahan ataupun perintah di sini lil wujub, membawa faedah wajib. Yani wajib ke atas Nabi Allah Ibrahim. Allah Ta'ala meletakkan satu tanggungjawab dan amanah, satu tugas yang penting. Setelah Ka'bah Al-Musharrafah dibina, Masjidil Haram dibina, maka tanggungjawab Nabi Allah Ibrahim ialah membersihkan rumah Allah. Daripada sini diistimbatkan hukum bahawa kita mesti menjaga kebersihan masjid. Jadi tugas jaga Masjidil Haram bagi bersih itu ialah tugas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka peranan yang dimain oleh tok siak kita ialah tanggungjawab yang pernah dipertanggungjawabkan Allah ke atas Nabi Allah Ibrahim, jaga rumah Allah, pahala besar. Jadi kita kena banyak-banyak berterima kasih kepada tok siak kita yang menjaga kebersihan masjid kita. Kalau tak ada tok siap, masjid manapun masjid akan jadi bersabuk, tak terurus. Longkang tersumbat, tandas tersumbat, tangga sampah banyak, kapet tak ada orang nak vacuum, kipas angin kita balik sagi tinggal macam tu saja. Aircon tak ada orang nak tolong tutup, lampu pun kita biar macam tu. Sebab ada siapa semua terurus, sebab ada tok siap. Orang lain tak sampai ke masjid lagi pagi hari, tok siap sampai dulu sebab dia nak buka pintu. Jadi kita kena berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesihatan kepada semua tok siap kita supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga keceriaan, kebersihan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau tak ada tok siap agak-agak dari menjaga masjid kita walaupun cantik. Sebab tu di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah musim haji saja 30,000 orang petugas untuk jaga kebersihan sekitar tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ada yang pakai baju hijau, ada Bangla yang pakai baju kelabu, ada Indonesia yang pakai baju biru, macam-macam pakai baju. Campur-campur musim haji saja 30,000 orang yang menjaga kebersihan Baitullahil Haram, Masjidil Haram dan sekitar Masjidil Haram dan kawasan tanah haram di Mekah Al-Mukarramah. Walaupun 30,000 kita dengar banyak, akan tetapi dengan kebanjiran jemaah haji seluruh dunia tenggelam ni Pak. Tugas mereka apa? Untuk menjaga kebersihan Baitullah. Balik kepada ayat kita. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ, dan engkau bersihkanlah wahai Ibrahim akan rumahku, yakni akan Baitullahil Haram ini, yakni Ka'bah Al-Musharrafah ini. Kenapa engkau kena jaga kebersihan? Sebab taifin, sebab ramai orang akan datang melakukan tawaf di keliling Ka'bah. Taifin mana apa? Taif seorang, taifani dua orang tawaf. Yang duk tawaf tu seorang ke dua orang? Beribu-ribu, bahkan beratus ribu, bahkan berjuta-juta. Lit taifin,
hadirin, sebab ramai orang-orang yang akan datang melaksanakan ibadah tawaf, yakni salah satu rukun daripada rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Maka untuk sah tawaf mereka, syarat yang paling utama bersih pada tubuh badan, bersih pada pakaian, dan bersih pada tempat tawaf. Jadi ramai ibu-ibu, bapa-bapa yang ada dalam majlis kita pada malam ini, ramai yang telah menunaikan ibadah haji dan juga ramai yang telah menunaikan ibadah umrah. Yang tak pi lagi pun dah banyak kali khatam dah kursus haji dan kursus umrah. Syarat-syarat sah tawaf ialah bersih tubuh badan, bersih pada pakaian ihram yang kita nak pakai itu kena bersih, dan bersih pada tempat tawaf, dipanggil mataf. Tadi seorang hamba Allah datang rumah saya, dia baru balik pada buat umrah. Dia berkata, "Ustaz, ring atas tu buanglah. Tempat tawaf bulatan tu buanglah, jadi lapang sempena nak menyambut musim haji yang akan datang." Jadi satu pembaharuan di depan Kaabah Al-Musyarrafah, tempat tawaf ni mesti kena bersih. Syarat sah tawaf. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, bayangkan meja ni, meja hak saya sedang menyampaikan kuliah ni, Kaabah. Keliling tempat tawaf tu, orang duk tawaf semayang pula tu dia panggil mataf. Mataf yakni tempat tawaf. Mungkin bagi mereka yang belum pernah pergi menunaikan haji dan umrah, yang belum pernah lagi tawaf di Baitul Haram, dia akan tertanya-tanya, takkan tempat tawaf dalam Haram tu tak bersih kot? Dia tanya. Takkanlah tempat tawaf yang orang duk tawaf, tempat orang duk semayang bulatan beribu-ribu, beratus ribu depan Kaabah tu, takkan tak bersih kot? Takkan orang tak jaga kebersihan kot? Memang bersih. Akan tetapi kadang-kadang dicemari dengan najis. Macam mana boleh main najis, Ustaz? Saya nak bagi beberapa contoh. Macam mana najis boleh datang? Tempat tawaf dalam Masjidil Haram tu, Masya Allah. Contohnya ada orang dia tawaf, sambil dia tawaf, di sebelah kiri ataupun kanan yang dia membawa uncang air kencing. Sebab dia tawaf dalam keadaan dia sakit, salisal baul. Apa salisal baul? Kencing yang tak henti-henti. Dia boleh buat haji tak? Boleh buat haji. Boleh buat umrah tak? Boleh buat umrah. Tapi masa tawaf dia diberikan kelonggaran. Dia panggil rukhsah. Kelonggaran, keringanan dalam syarak. Maka doktor bagikan dia uncang plastik. Satu tiup sambung kepada kemaluan dia. Kita tawaf, dia pun tawaf pakai ihram juga. Tengah-tengah duk tawaf, tiba-tiba Pakistan mana tak tahu main serendeh uncang ayat kencing tu. Tahu serendeh? Tak ada serendeh. Bahasa baku orang tu. Serendeh uncang ayat kencing tu. Kelepuk kata jatuh. Atas tempat tawaf tu. Berselerak ayat kencing. Besar mana? Besar talak. Jadi tempat tawaf tu kena najis tak? Kena najis. Pakcik pi tawaf pijak ayat kencing yang kekuning-kuningan. Jasad kita kena najis tak? Kena najis. Kalau pakcik meneruskan tawaf, sah ke tak sah tawaf? Tak sah tawaf. Bila tawaf tak sah, pakcik pi sa'i. Sa'i dalam keadaan berdosa dan haram. Sebab dia mesti ikut dia punya urutan dia bagi orang yang melakukan umrah. Dia tak boleh pi sa'i setelah dia menyelesaikan apa? Tawaf dia. Sedangkan kaki dia kena ayat kencing. Sah ke tak sah tawaf? Tak sah tawaf. Maka dia gagah juga. Maka tak sah tawaf dia. Orang dia tengok orang pi sa'i, dia pun ikut pi sa'i. Dia takut kena tinggal. Kali pertama pi, dia pun pi sa'i juga. Sah ke tak sah sa'i dia? Tak sah sa'i dia. Sebab tawaf belum lagi selesai. Baik tu dia panggil tartib. Kalau ikut tertib, kena selesai tawaf dulu baru boleh pergi sa'i. Dia sa'i dalam keadaan tak sah dan berdosa.
Sampai dekat Jabal Marwah lagi, orang dah selesai 7 pusingin, orang bergunting, dia pun bergunting juga. Dia kata dia tahallul. Sebenarnya dia tak boleh tahallul lagi. Dia balik ke hotel, kebetulan dia sewa hotel dia sebilik dengan isteri dia. Isteri dia tanya, abang tahallul tak tahallul lagi? Dia kata, abang tahallul dah. Macam mana dengan ayang pun tahallul dah. Bila dah tahallul sama tahallul, maka halallah bagi mereka untuk berjimak. Dia jimak dengan isteri dia, sedangkan dia belum selesai ketawa, maka dia jimak isteri dia dalam keadaan haram di Mekah Al-Mukarramah. Na'udzubillah min zalik. Tu kena mengaji. Nak pergi buat haji kena mengaji tu. 4 tahun, 5 tahun ikut kursus tak ada masalah. 10 tahun pun tak apa lagi bagus. Sebab pak cik daftar lah, bukan boleh pergi tahun depan. 25 tahun lagi baru boleh pergi. Daftar lah, bila boleh pergi? Tahun depan pun tak boleh pergi lagi. 10 tahun, 25 tahun lagi, 30 tahun lagi boleh pergi. Takkan dalam sempadan masa sampai berpuluh tahun tu tak sempat nak pergi mengaji. Jadi alhamdulillah bagi kita di Bakar Arang ni ada macam-macam pengajian. Ikutlah pengajian. Balik pada ayat kita, lit-taifi. Sebab engkau kena bersihkan Kaabah ni wahai Ibrahim, sebab orang namanya tawaf. Wal qaimin. Qaimin, dan orang akan datang berdiri. Berdiri apa? Berdiri untuk melakukan ibadah solat. Sedangkan Kaabah baru bina, siapa nak main sembahyang? Allah Taala begitulah. Wal qaimin, ramai orang nak datang berdiri mendirikan solat di sini wahai Ibrahim. Warruka'is sujud, dan ramai orang akan datang rokok di sini dan orang akan datang sujud di sini. Sebab itu tanggungjawab engkau, perintah aku ke atas engkau Ibrahim, setelah Kaabah engkau bina, jagalah kebersihan di sekeliling Kaabah dan Masjidil Haram. Sebab ramai orang akan datang tawaf, ramai orang akan datang mendirikan solat, ramai orang datang rokok, dan ramai orang akan datang sujud di hadapan aku, yakni di hadapan Kaabah Al-Musharrafah ini. Sejarah pembinaan Kaabah Al-Musharrafah. Ayat apa? Ayat 26 surah Al-Hajj. Setelah Kaabah dibina, barulah Allah Ta'ala datangkan perintah yang seterusnya, perintah yang kedua. Tengok ayat 27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim setelah Kaabah dibina. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, dan azanlah, yakni dan serulah, dan ajaklah, dan berkempenlah wahai Ibrahim kepada seluruh umat manusia. Pakcik tengok elok ayat tu. Tengok elok. Wa azzin fin nas, seru kepada seluruh manusia. Allah Ta'ala tidak kata kepada Nabi Allah Ibrahim, wa azzin fil Arab, seru panggil orang Arab saja. Tak. Kalau Allah Ta'ala kata seru orang Arab saja, maka haji itu orang Arab saja buat. Nak banding orang Arab dengan orang Ajam lagi banyak pada orang Arab di musim haji. Tidak. Tengok orang Indonesia berapa ratus ribu. Tengok orang Turki dia main, Masya Allah punya kami. Tengok orang Malaysia saja, kota 25,000, hak tu hak yang kota. Kemudian campur pula kota VIP, kota menteri, kota korporat, kota macam-macam kota, jadi 40,000 orang Malaysia saja. Orang Brunei lagi, orang Thailand lagi, orang Singapura lagi, seluruh di mana umat Islam ada di pelosok muka bumi ini akan datang buat haji. Wa azzin fin nas, serulah manusia yang ada atas muka bumi ini wahai Ibrahim, datang buat haji di Mekah. Allah perintah, Nabi Allah Ibrahim seru.
Bila perintah ini sampai kat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam fikir seorang-seorang dia. Allah perintahkan aku seluruh manusia atas muka bumi ini mai buat haji di Mekah. Sedangkan suara aku amat terhad. Suara aku amat terbatas. Macam mana seruan haji aku boleh sampai kepada umat manusia? Sedangkan Allah suruh perintah aku suruh umat manusia. Persoalannya bermain di dalam kotak pemikiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Justru kerana permainan persoalan itu bermain dalam kotak pemikiran baginda, maka baginda Nabi Allah Ibrahim pun tertanya-tanya, lantas bertanya kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim kata, "Ya Rabb, kaifa yablughu sauti ila an-nasi jami'a?" Wahai Tuhan, wahai Allah, kaifa yablughu sauti ila an-nasi jami'a? Bagaimanakah seruan aku, suara aku, panggilan haji yang akan aku laungkan boleh sampai kepada seluruh umat manusia, sedangkan suara aku amat terhad, wahai Tuhanku. Nabi Allah Ibrahim tanya siapa? Tanya Allah. Ya Rabb, kaifa yablughu sauti ila nasi jami'a? Wahai Tuhanku, bagaimanakah suara aku yang terbatas ini bisa sampai kepada seluruh umat manusia, sedangkan suaraku amat terbatas, manusia duduk jauh-jauh. Macam mana boleh sampai? Kalau kita fikir, memang logik persoalan Nabi Allah Ibrahim kepada Tuhannya. Masa tu PA system pun tak ada lagi, mikrofon pun tak ada lagi, speaker yang canggih-canggih pun tak ada lagi, telegram pun tak ada lagi, telegraf pun tak ada lagi, telefon pun tak ada lagi, handphone pun tak ada lagi, internet pun tak ada lagi, SMS pun tak ada lagi, MMS pun tak ada lagi, apa nama lagi, semua WhatsApp pun tak ada lagi. Macam mana nak sampai, wahai Allah, seruan aku, panggilan aku, ajakan aku kepada seluruh manusia untuk datang buat haji di sini? Nabi Allah bertanya Allah. Allah jawab soalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah kata apa? Ya Ibrahim, alaikal adhan wa alainal iblagh. Wahai Ibrahim, tugas engkau, tanggung jawab yang aku perintah ke atas engkau, azan saja, seru saja, panggil saja, wa alainal iblagh, akulah yang akan menyampaikan seruan itu kepada umat manusia. Allah memberi satu jaminan yang meyakinkan Nabi Allah Ibrahim, seru yang akan menyampaikan seruan itu bukan engkau, aku yang akan sampaikan kepada mereka, wahai Ibrahim. Itu jaminan siapa? Jaminan Allah. Ya Ibrahim, alaikal adhan wa alainal iblagh. Wahai Ibrahim, tugas engkau azan saja, seru saja, panggil saja, ajak saja, kempen saja. Yang akan menyampaikan seruan itu bukan engkau, aku yang akan menyampaikan seruan itu kepada umat manusia, kata Allah. Siapa bagi jaminan? Allah bagi jaminan kat Nabi Allah Ibrahim. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh perasaan optimis, Nabi Allah Ibrahim pun naik di atas Jabal Qubis. Naik atas mana? Jabal Qubis. Makcik-makcik, pakcik-pakcik pernah pergi Mekah dah. Pernah tengok tak Jabal Qubis di utara? Ni abang-abang nak pergi Mekah ni, kakak-kakak nak pergi buat haji tak apa hari lagi ni, pergi Mekah suruh cari Jabal Qubis. Siapa suruh cari? Allah Ta'ala tak suruh cari, tapi dah kita baca ayat ni, Nabi Allah Ibrahim seru umat manusia untuk datang buat haji. Dia seru atas mana? Atas bukit. Bukit tu nama dia Jabal. Jabal bahasa Arab makna Jabal tu makna bukit. Bukit apa? Bukit Qubis nama dia. Tempat berziarah. Pakcik pergi cari. Tanya orang Mekah, tak mana Jabal Qubis? Dia pun tanya, nak buat apa Jabal Qubis? Nak tahu tak mana dia? Sebab Nabi Allah Ibrahim suruh orang buat haji di atas Jabal Qubis. Nak tahu tempat sejarah.
Orang Mekah pun tahu pada tahu lah. Sebab apa? Tak ada dah Jabal Qubais. Tak ada dah Jabal Qubais. Al-Malik pahat dulu. Dia pahat Jabal Qubais, dia buat istana dia. Al-Malik pahat dulu buat apa? Dia pahat. Tak pahat. Dia perata Jabal Qubais tu, dia buat istana dia. Tang mana ustaz? Nak beritahu senang ya. Pakcik masuk dalam Masjidil Haram. Selesai dah tawaf, selesai dah sa'i, dah bergunting, nak keluar balik daripada pintu King Abdul Aziz tu. Keluar, nampak menara jam besar. Nampak apa? Menara jam besar. Nak masuk pun boleh, tak masuk pun boleh dalam menara tu. Nak masuk buat apa? Masuk pergi tengok hotel bertaraf berbintang-bintang. Masuk pergi kan kena duit. Ni dok tengok kok jauh ya tak boleh nak masuk. Tak kena duit, masuk. Tengok macam mana shopping center bertaraf internasional. Pakcik pergi tengok dia jam Rolex 150,000. Berapa? 50,000. Makcik pergi tengok cincin berlian 24 juta. Ada kata tak? Pasti ada, sebab tu orang boleh beli. Kalau tak ada, orang nak beli memang mana? Tengok. Keluar daripada Masjidil Haram pintu King Abdul Aziz berdepan dengan menara King Abdul Aziz itu, makcik kena ke belah kiri. Ke kiri untuk ke jihad. Sebelah kiri itu makcik-makcik berdepan dengan hotel Le Méridien. Hotel 5 bintang Le Méridien. Bertentangan dengan hotel Le Méridien terdapat sebuah istana besar berwarna putih. Itulah istana King Fahad, yang mana istana itu terbina di atas rataan Jabal Qubais, tempat Nabi Allah Ibrahim menyeru ayyuhan nas. Nabi Allah Ibrahim seru. Dia naik atas Jabal Qubais. Allah Ta'ala suruh dia seru. Maka dia seru ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan fahajjuh. Wahai sekalian manusia, inna rabbakum bana baitan, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina baitan, Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, Baitullahil Haram, fahajjuh, datanglah beramai-ramai untuk melakukan ibadah haji. Siapa seru? Nabi Allah Ibrahim seru. Seru di mana? Atas Jabal Qubais. Seru siapa? Umat manusia. Ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan fahajjuh. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membina baitan, yakni Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, fahajjuh, datanglah beramai-ramai untuk melakukan ibadah haji di Baitullahil Haram. Siapa suruh? Nabi Allah Ibrahim suruh. Siapa suruh dia suruh? Allah Ta'ala suruh dia suruh. Dia menjalankan tugas dia. Apa yang Allah Ta'ala janji tadi? Ya Ibrahim, alaikal azan wa alainal qiblah. Wahai Ibrahim, kau azan saja, kau seru saja, kami nak sampaikan seruan itu. Jadi wa'adzin, baca tengok tu awal ayat 27. Wa'adzin, dan azanlah, fi'il amar. Azan makna seru. Sebab itu yang mengumandangkan azan dipanggil muazzin. Muazzin, tukang azan, bukan Tok Bilal. Bukan Tok Bilal. Tok Bilal itu ambil nama sempena Bilal ibn Rabah. Muazzin, tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai kat kita pi bubuh Tok Bilal. Mana ada Tok Bilal? Bilal dah wafat dah. Yang ada siapa dia? Muazzin, tukang azan. Nabi Allah Ibrahim salah seorang muazzin. Sebab tu Tok Bilal kita, orang panggil Tok Bilal, kita pun Tok Bilal juga. Muazzin kita dalam azan dia kata apa? Hayya 'alas salat.
mendirikan solat. Panggil. Seru. Hayya 'alas salat. Marilah mendirikan solat di azan. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Hayya 'alal falah. Ajakan, mari menuju kejayaan. Ditutup kalimat azan itu dengan kalimat membesarkan Allah dan mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Raja sahabat tu, raja muazzin. Ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan fahajjuh. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian semua telah membina Baitullah, telah membina Ka'bah al-Musyarrafah, maka datanglah beramai-ramai wahai sekalian manusia untuk menunaikan ibadah haji. Siapa suruh? Nabi Allah Ibrahim suruh. Sampai kata sampai suruh dia, Allah jamin nak bagi sampai. Makcik-makcik bayangkan tengok. Bapak-bapakku bayangkan tengok. Adik-adik dan anak-anakku yang berada dalam majlis ilmu pada malam ini, bayangkan tengok. Selesai saja seruan haji dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Selang beberapa saat beliau dikejutkan dengan satu suara. Suara yang menyahut panggilan haji yang telah dikumandangkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Apa yang didengar oleh beliau? Tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Suara mengaum menyambut panggilan haji yang dikumandangkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Habis satu kumpulan suara, datang pula suara yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya-Allah, mengaum. Mai pula suara lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai seruan haji yang dikumandangkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Persoalannya wahai ibu bapakku sekalian, suara siapa? Suara talbiyah yang mengaum berkumpulan-kumpulan itu, suara siapa? Para ulama Islam, para fuqaha, para mufassirun, ahli-ahli tafsir mengatakan bahwa suara talbiyah yang menyahut panggilan haji yang dikumandangkan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di atas Jabal Qubais itu ialah suara roh-roh orang-orang yang beriman. Pakcik-pakcik beriman atau tidak?
Beriman. Makcik-makcik beriman atau tidak? Beriman. Bapak-bapak beriman atau tidak? Beriman. Roh kita masa Nabi Allah Ibrahim menyeru untuk panggilan haji telah menjawab panggilan haji itu dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Orang beriman dah jawab dah. Masya-Allah. Baik tu kita orang beriman ni mampukah, tak mampukah, jahilkah, alimkah, rajin buat ibadatkah, ahli fasikkah, kok manapun dia ada perasaan rindu untuk datang ke Baitullahil Haram. Maka kita berdoa, wahai ibu-ibuku sekalian, bapak-bapakku sekalian, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dalam hidup kita supaya kita sempat menunaikan ibadah haji ataupun umrah sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup kita. Doa untuk anak-anak menantu kita yang tengah bekerja cari duit supaya mereka simpan duit boleh pergi haji. Mungkin makcik-makcik tanya, pakcik-pakcik tanya, macam mana ustaz boleh ingat semua tu? Ucapan Nabi Allah Ibrahim atas Jabal Qubais, dialog antara Nabi Allah Ibrahim dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, jawapan Allah dan jawapan Nabi Allah Ibrahim. Apa yang Nabi Allah Ibrahim buat, macam mana ustaz boleh ingat? Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya selalu dalam doa saya doa supaya saya ingat apa yang saya baca untuk nak sampai doa. Saya duk baca kitab, jumpa doa seorang wali Allah. Doa Syekh Ali Al-Maghribi. Dalam kitab yang saya baca, Nasaihul Ibad. Dalam kitab Nasaihul Ibad lil Imam Nawawi, baginda telah memuatkan, beliau telah memuatkan doa Syekh Ali Al-Maghribi. Doa nak bagi ingat apa yang kita baca. Anak cucu kita nak masuk UPSR, PMR, SPM, STPM, STAM, pakcik-pakcik yang nak pergi umrah, makcik-makcik yang nak pergi buat haji, nak apa hak anu, nak apa hak ni, nak bagi ingat, nak bagi kuat hafalan. Nak buat macam mana? Baca doa. Doa siapa? Doa Syekh Ali Al-Maghribi berbunyi. Bunyi macam mana? Ikut saya, kita baca ramai-ramai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka, Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Sekali lagi. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Doa. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, istauda'tuka, menitipkan kepadamu, yakni menyerahkan kepadamu, menyimpankan kepadamu apa-apa yang telah aku baca. Apa yang kita baca? Baca kitab fiqh,
serah balik ke Allah. Baca kitab tauhid, serah balik ke Allah. Baca sejarah Islam, serah balik ke Allah. Baca tafsir Quran, serah balik ke Allah. Baca tafsir hadis, baca hadis, serah balik ke Allah. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menyerahkan kepadamu, menitipkan kepadamu, menyimpankan kepadamu apa-apa ilmu ataupun kitab yang telah aku baca. Serah balik ke Allah. Fardudhu ilayya, fardudhu ilayya, kembalikanlah bacaan-bacaanku itu kepadaku. Bila inda hajati ilaihi, ketika mana aku berhajat, ketika mana aku memerlukan kepada ilmu yang aku baca, kembalikan balik kepadaku agar aku dapat sampaikan ilmu itu kepada orang ramai. Anak kita nak masuk ke Isa, dia baca, dia pergi tuition, dia berulang kaji, dia mengapai, masuk Dewan Periksa, dia baca doa tu, berkat baca doa Syekh Ali Al-Maghribi, masuk Dewan Periksa, tengok soalan, jawapan datang macam apa Fatihah, kau duduk tulis saja, berkat doa Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Siapa yang mau anak dia kuat hafalan, kuat ingatan, suruh anak cucu kita apa doa tu. Pakcik-pakcik nak kuat ingatan, makcik-makcik nak kuat ingatan, nak hafal ilmu yang kita belajar, maka baca doa tu. Insya-Allah dengan izin Allah, apa yang kita baca kita ingat balik ketika mana kita perlu dan berhajat kepada ilmu yang kita baca. Ingat kata ingat doa tadi? Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Ingat kata ingat? Tak apa nak ingat. Kalau tak apa nak ingat, tak ada masalah. Bagi ingat. Balik melani pakcik-pakcik ulun mengapai. Nak apa macam mana pakcik tak ingat? Ustaz oi, nak balik lagi ambil. Saya cetak 50,000 naskah. 50,000 keping. Jangan takut. Ambil paling kurang seorang 10. Paling apa? Paling kurang. Mungkin makcik-makcik tanya, nak buat apa sampai 10 keping ustaz? Makcik jangan ingat makcik yang nak mengapa? Anak ramai. Petang tadi main seorang datuk jumpa saya. Umur dia baru 36 tahun. Anak 9 orang. Alhamdulillah. Umur baru 36, anak 9 dah. Isteri 2. Isteri 2. On the way nak masuk ketiga, insya-Allah. Jadi nak bagi ingat, balik lagi keluar, jangan malu ambil, jangan duk ingat Ustaz Sobri nak kutip derma dia pandai dia buat kad. Tak. Niat saya supaya ramai anak bangsa kita menjadi anak-anak bangsa yang cerdik pandai. Yang lebih hebat daripada saya dalam menyampaikan kuliah 5 tahun 10 tahun akan datang insya-Allah. Yang mampu berdiri dan beraksi di atas mimbar masjid di seluruh negeri Kedah untuk menyampaikan ilmu yang Allah berikan ingatan kepada mereka berkat baca doa Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Tolong ambil saja, tolong sebar. Makcik-makcik main malam ni, orang perempuan rajin bawa beg. Dalam beg dia ada tisu. Dalam beg dia ada surat Yasin. Dalam beg dia ada buah tasbih. Dalam beg dia ada eyeshadow. Dalam beg dia ada lotion. Dalam beg dia ada Nivea, macam-macam. Boh dalam beg tu 30 pin. Pi market esok jumpa kawan, bagi kat kawan. Yang main malam ni kerja cikgu, anak murid dia nak periksa UPSR, tak apa hari dah, nak periksa PMR, tak apa lama dah, yang ambil SPM, tak apa lama dah, ambil 50 keping. Esok pergi sekolah, bagi seorang keping, anak murid balik mengapai supaya mereka semangat untuk belajar. InsyaAllah kita nak keputusan peperiksaan akhir tahun nanti, anak-anak kita, umat Islam, bangsa Melayu di Sungai Petani mencapai kecemerlangan yang paling hebat dalam ujian dan peperiksaan mereka. InsyaAllah. Ini sahaja usaha yang kerdil yang termampu saya buat untuk membantu anak-anak bangsa kita di dalam mencapai kecemerlangan di dalam pengajian mereka.
Jadi insya-Allah saya nak berhenti dahulu. Sebelum nak berhenti, saya nak mengajak ibu bapa sekalian, marilah sama-sama kita menadah tangan ke langit, mengaminkan doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari malam ini ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah akan segala dosa-dosa hamba-hambamu yang terlalu banyak ini. Ampunkanlah juga dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu, dosa-dosa guru-guru kami, cikgu-cikgu kami, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah kami, tuan-tuan guru kami yang pernah mengajar, mendidik, mentarbiah dan mengasuh kami, ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa anak-anak menantu kami, dosa-dosa seluruh kaum muslim muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup, apatah lagi yang telah meninggal dunia, ya Allah. Jadikanlah hubungan kasih sayang dan persaudaraan Islam yang kuat dan kukuh di antara sesama kami. Jauhkanlah kami daripada berpecah belah, berkelahi dan bermasam-masam muka, apatah lagi berdengki-dengkian antara satu dengan lain, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.